Assalamualaikum. Hari ini kami akan tunjukkan tutorial cara-cara balancing tayar. Yang pertama kita mesti pastikan tekanan dorong yang berada di dalam tayar ini mencukupi mengikut spek yang telah ditetapkan. Kemudian kita kena pastikan bahagian dalam sport rim ni dalam keadaan bersih daripada pemberat-pemberat yang lama. Kemudian kita masukkan tayar. Kemudian masukkan kun. Kemudian masukkan pengikatnya. Kemudian kita lock. Di sini kita nampak ini adalah untuk rem besi ataupun rem biasa, dan manakala ini aluminium adalah untuk sport rim. Kemudian ini adalah sport rim, jadi kita mesti setkan ini kepada aluminium. Pertama kita akan buat iaitu outer dah. Kita akan kenakan ini pada lips tayar. Lepas tu di sini kita akan lihat iaitu 90. Okey. Setelah kita mendapat nilai di sini, kita akan setting di sini iaitu 90. Okey. Step yang kedua, kita ambil ini namanya diameter. Okey. Ini kita letakkan pada ujung rim dan ujung rim ini. Dan kita akan mendapat 7. Kemudian setelah kita mendapat ukuran diameter rim, kita akan setkan pada bahagian sini. Iaitu 7. Setelah kita mendapat diameter, kita akan step yang terakhir iaitu size rim. Okey, kita akan tengok permukaan tayar ni. Kita akan dapat iaitu R15, iaitu size rim lah. Okey, setelah kita mendapat bacaan tayar, kita sekarang mendapat outer 5. Kita akan cari di mana center tayar tersebut. Berpandukan lampu yang kita dapat. Okey, kita sudah dapat center. Kita mendapatkan center tayar ini. Kita pusingkan tayar ni ikut tanda menggunakan jari. Kita lekatkan pemberat ini pada tayar. Setelah kita lekatkan pemberat itu pada rim, kita uji semula. Kita akan mendapatkan bacaan 0. Okey, untuk memasang sensor ini kepada tayar, yang pertama sekali kita harus pastikan sekiranya rim kita besar, kita gunakan lubang kat bawah ni, dan sekiranya rim kecil, kita gunakan lubang kat atas. So untuk step pertama, pastikan kita dah pasang pada tempat yang betul, dan kemudian buka atasnya. Dan menggunakan tali ini untuk sebagai langkah keselamatan untuk mengelakkan sensor ini daripada jatuh. Siap pasang benda tersebut. Okey, kita akan lihat di sini. Sini kita akan ini yang pertama. Customer data. Dan kita akan isi customer punya data. Di sini kita akan tulis right car. Ini kita pun right car. Ini bayar kan. Setelah kita isi data tersebut dan
akan step seterusnya yaitu next. Please select a Dan model. di sini kita akan cari model kereta kita. Oh, belum tuh. Sebelum itu saya terlupa. Nah, kita akan tekan button ini. Terus kita tekan siap. Dan seterusnya kita akan cari model kereta kita yaitu proton. Oke, di sini kita jumpa model kereta ini adalah yaitu Gen 2. Jadi kita akan terus kan. Vehicle Ini specifications. adalah spek-spek daripada keluaran proton lah yang kita dapat lihat. Dan kita akan seterusnya. Please check the wheel clamp and all 4 grabbers are installed correctly. Ya, sensor ini berada dalam keadaan yang sama. Contohnya kalau sini berada di posisi yang bawah, bermakna keempat-empat sensor harus mempunyai keadaan yang sama. Tidak boleh yang kat sini satu, kat sini satu, tak boleh. Okey, selepas kita pastikan sensor berada dalam keadaan betul, kita akan naikkan kenderaan supaya sensor di atas ni boleh detect dengan empat-empat sensor yang telah dipasang pada tayar. Dan kemudian kita akan lockkan popos ni supaya dia ada safety. Kita teruskan dengan seterusnya yaitu Pushing to measurement. cari sensor lah. Oke, setelah kita putar tayar ke belakang dan ke depan, ya inilah hasil yang kita dapat pada skrin ni. Ini menunjukkan perbezaan tahap kehausan tayar yang dapat didetek oleh mesin. Setelah diberitahu kepada monitor, kalau kita boleh lihat di monitor, kita perlu tanggalkan pin ini ya, timetable pin ke 44 pin. Selesai menanggalkan turntable pin, kita sebagai langkah keselamatan kita perlu pasangkan pedal brake depressor. Cara untuk masang pedal brake depressor ni amat mudah, ialah dengan letakkan unit pada pedal brake dan ini akan dikuncikan kepada seat. Setelah kita selesai membuat akan seterusnya yaitu Turning the steering wheel slowly to left to 10 degrees. okey, yang ni untuk bagian
screen ini kita boleh lihat ini adalah keputusan daripada ujian alignment yang telah dilakukan pada kenderaan ini. Kita perlu meletakkan steering lock untuk memastikan steering tak bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Buat pada bagian ini. Wah, dia sangat jauh. Ini adalah bacaan untuk zero to. Ini hasil daripada layar depan lah yang kami dapat hasilkan.